Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusof diberikan tugas untuk memastikan semua perkara-perkara yang masih tersangkut mengenai MA 63 disegerakan. Kebanyakan ini telah dapat diselesaikan, tetapi ada yang menimbulkan keresahan dan rakan-rakan kita di Sarawak dan Sabah itu patut disegerakan. Tanggungjawab ini ada besar dan sudah pasti harapan Sabah Sarawak khususnya begitu tinggi sekali. Bila diberi amanah ini, saya akan memikul, menggalas dengan penuh tanggungjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan Kerajaan Perpaduan pasca PRU 15 membuka wahana yang lebih mapan untuk penyatuan wilayah Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Dan juga dengan pelantikan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dari Blok Borneo memungkinkan untuk aspirasi dan juga objektif ini dicapai dalam waktu yang katalis dan juga lebih cepat dari kebiasaannya. Jadi persoalan pada malam ini untuk kita membawa gambaran juga berkenaan tentang penyatuan wilayah MA 63 dan juga portfolio berkenaan tentang Kementerian Perdagangan dan Komoditi bersama dengan kita natif khas pada malam ini Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan dan Komoditi. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk Seri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami dalam Natif Khas pada malam ini. Terima kasih kembali kepada RTM kerana memberi ruang untuk saya bersama dalam naratif. Ya, sekaligus episod ini melengkapkan 3 pimpinan utama. Jadi tak pastinya ramai yang nanti-nantikan kerana perspektif Borneo ini sangat penting, khususnya selepas pelbagai perkembangan mutakhir berkaitan tentang MA 63. Tapi sebelum itu tentang portfolio ini terlebih dahulu. Buat julung-julung kalinya diberikan tanggungjawab menggalas portfolio sebagai Timbalan Perdana Menteri dari Blok Borneo seperti dinukilkan oleh Is ketika tadi. Mungkin apa yang tergambar di mata fikir Yang Amat Berhormat? Pertama sekali saya rasa tak pernah terfikir bahawa daripada Sabah maupun Sarawak akan dapat memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Yeah. Kecuali mereka adalah komponen parti yang besar daripada Semenanjung, sama ada UMNO, Barisan Nasional, PKR dan sebagainya. Kami ini parti yang kecil. Kerusinya hanya 31. Tapi kemungkinan apa yang telah dijanjikan oleh parti-parti di sebelah ini sebelum pilihan raya PRU yang ke-15, semua boleh kata hampir semua parti besar menjanjikan akan ada jawatan Timbalan Perdana Menteri untuk kali ini. Dan untuk saya dipilih selaku yang pertama daripada Blok Borneo merupakan satu tanggungjawab yang besar dan berat untuk saya. Apatah lagi harapan di Sabah dan Sarawak sudah begitu tinggi sekali untuk saya laksanakan dan menunaikan apa segala harapan, khususnya apa yang telah dirundingkan di bawah MA 63 tersebut. Tapi insya-Allah dengan sokongan semua, saya kira ini akan dapat merapatkan jurang di antara 3 wilayah ini, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan insya-Allah akan dapat mengukuhkan lagi hubungan antara 3 wilayah ini untuk benar-benar kita wujudkan perpaduan dalam acuan Malaysia itu sendiri. InsyaAllah itulah matlamat kita nanti. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, pasca PRU 15, GPS terbuka dan juga menerima dengan hati yang senang untuk menyertai Kerajaan Perpaduan di bawah teraju Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun sebegitu ada yang mengandaikan bahawasanya ini merupakan satu cabaran buat Kerajaan Perpaduan untuk mengekalkan kestabilan yang sedia ada. Malah Tita Sri Paduka Baginda juga ada berita berkenaan tentang yang kalah tidak kalah semua, yang menang tidak kalah semua, membawa satu tafsiran yang berlainan. Jadi perihal berkenaan ada pandangan yang skeptikal mengatakan Kerajaan Perpaduan ini mengalami gangguan kestabilan Datuk Seri. Banyak pandangan. Malahan ada pandangan bahawa GPS ini ibarat lalang. Mengikut di mana saja. Tetapi sebenarnya kita dari segi awal lagi, kita memang mendukung untuk Tan Sri Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. Tapi bila kita dipanggil di istana, apa yang berlaku ialah Tuanku menerangkan bahawa dia tidak mahu berulangnya apa yang berlaku pada PRU yang ke-14. Di mana pertukaran Perdana Menteri begitu kerap sekali. Dan untuk itu cadangan baginda ialah untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Dan pada waktu itu kita menegaskan bahawa kita akan akur, kita akan patuh dan junjung titah Tuanku. Apa saja keputusan, kita akan berusaha untuk membentukkan
kerajaan perpaduan ini. Sebab bagi GPS yang utama ialah pertama sekali kita kena wujudkan kestabilan. Kita tidak mampu lagi untuk ketidaktentuan dari segi politik ini. Sebab ianya merugikan kita. 5 tahun yang lepas, PRU ke-14, bila berlaku perubahan, dasar sudah tentu akan berubah. Strategi akan berubah. Dan ini menyebabkan kita makin ketinggalan. Wahal negara-negara ASEAN yang lain sudah jauh ke depan. Dan untuk kita sama bergerak supaya kita dapat meletakkan kembali Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati dulu, maju dari segi ekonominya, rakyatnya begitu hidup dalam keadaan yang baik sekali dari segi perpaduannya, dari segi hormat menghormati antara satu sama lain, itu yang patut kita beri tumpuan sekarang ini. Tenaga kita, sepenuh tenaga ini patut diberikan kepada untuk membentuk sebuah negara yang stabil. Dengan kestabilan itu kita akan dapat makmurkan negara kita, dan kemakmuran itu akan dapat kita limpahkan pada kesejahteraan rakyat kita. Jadi itu sepatutnya menjadi tumpuan kita. Jadi letakkan ke tepi apa sahaja kepentingan politik, kita cari titik persamaan, pertemuan supaya kita dapat mencorakkan masa depan yang lebih baik untuk negara Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Dan keseluruhannya akan dapat hidup dalam keadaan yang harmonis. Itulah matlamat GPS sebenarnya bila kita bersama dalam kerajaan perpaduan ini. Rentetan soalan yang dikemukakan oleh Ismail itu menarik untuk saya juga mengimbas sinopsis semenjak PRU yang lalu, kerana idea tentang perlunya TPM dari Blok Borneo sebagai satu portfolio baru itu sudah lama. Tetapi selingkali saja ada bolak-baliknya, jadi tak jadi. Tetapi ingin memahami dinamika mengapa kali ini ia menjadi dan dapat direalisasikan. Apa bezanya di bawah pentadbiran hari ini hinggakan kita punya wakil TPM dari Blok Borneo berbanding sebelumnya sekadar idea? Apa bezanya dahulu dan kini? Ini mungkin di bawah kebijaksanaan baginda Tuanku juga yang menitahkan bahawa untuk wujudkan keadaan perpaduan ini, ianya kena merangkumi keseluruhan wilayah. Dan kalau ini terjadi, barulah hasrat untuk mewujudkan perpaduan di kalangan wilayah ini akan dapat kita realisasikan. Jadi ini kemungkinan pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah juga menerima dan menilai dan akhirnya bersetuju dengan apa yang telah dijanjikan dalam pilihan raya yang lepas dan direalisasikan. Dan insya-Allah dengan apa yang berlaku sekarang ini, matlamat untuk wujudkan kestabilan itu akan berlaku, insya-Allah. Insya-Allah. Datuk Seri, ya, kita harus menerima hakikat bahawasanya lanskap politik sama ada di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak itu adalah berbeza, dan mungkin penerimaan pengundi malah masyarakat juga bervariasi. Maka disebabkan itu ada juga parti-parti dari Semenanjung yang tidak menemui jalan survival apabila bertanding di Sabah maupun di Sarawak. Jadi perihal berkenaan gambaran dan juga peranan GPS, ya, kita katakan sebagai parti yang dipilih membawa suara rakyat, tetapi bagaimana GPS membawa suara rakyat dan juga masyarakat pengundi di Sarawak sehingga terbit ke peringkat kerajaan persekutuan, Datuk Seri? Orang Sarawak ni simple sebenarnya. Very straightforward. Apa yang kita nak, yang saya katakan tadi ialah kita kena ada perancangan. Apakah yang kita nak bentangkan pada rakyat? Apakah perjuangan kita pada rakyat? Adakah ianya diterjemahkan sebagai satu tindakan? Dan kalau kita lihat, inilah yang telah dilaksanakan sehingga menyebabkan keakraban, keyakinan penduduk Sarawak itu sendiri kepada GPS begitu tinggi sekali. Dan apatah lagi bila perjuangan kita meletakkan Sarawak First sebagai slogan kita. Dan untuk memperjuangkan hak Sarawak. Bukan kita nak mengambil hak orang lain, tapi meletakkan kembali hak Sarawak itu supaya Malaysia yang ditubuhkan berasaskan perjanjian 1963, berpaksikan perlembagaan kita itu dapat diterjemahkan dan dapat dirasai oleh setiap lapisan masyarakat kita. Dan sebab itu bagi kita ialah untuk membawa semangat ini dengan apa yang telah menjadi norma budaya Sarawak itu, di mana kita dapat hidup dengan pelbagai etnik tapi dapat hidup satu, diharapkan ianya akan dapat diterjemahkan. Semangat ini akan dapat dibawa dalam semangat keseluruhan negara kita, sebuah negara Malaysia, supaya kita kembalikan kecemalangan kita dulu tanpa melihat latar belakang agama, tanpa melihat latar belakang etnik group, tapi kita boleh duduk bersama, bincang bersama, makan bersama, main bersama tanpa melihat latar belakang. Itulah patut asas yang kita kena kembalikan. Rentetan daripada penjelasan tentang ini, Datuk Seri, kami mendapati pandangan awam mungkin tidak membadai bila bercakap soal wilayah, kerana kita sudah beralih mengatakan Sabah dan Sarawak ini merupakan wilayah, bukan lagi sebuah negeri selepas dibuat rujukan semula kepada MA 63.
ramai yang tidak memahami apa bezanya kalau sebuah negeri berbanding ia merupakan sebuah wilayah dalam konteks. Mungkin kami di Semenanjung ini juga tidak dapat membezakan dari segi konsepnya kalau ia dianggap sebagai sebuah wilayah. Saya rasa ini satu kesempatan untuk Datuk Seri jelaskan. Kalau kita melihat sejarah penubuhan negara kita, bermula dengan penubuhan Melaya. Sebab itu ada perjanjian Melaya yang ditakrifkan dalam perlembagaan. Dan perlembagaan itu adalah diasaskan daripada India. Dan bila negeri-negeri di Semenanjung ini ditubuhkan, maka lahirkanlah sebuah negara yang bernama Melaya. Dan sehinggalah perundingan akhirnya untuk membawa bersama Singapura, Sabah, North Borneo pada waktu itu dan Sarawak untuk bersama kita membentuk Malaysia. Dan bila ini dipersetujui dengan Cobalt Commission dan sebagainya, maka wujudlah perjanjian 1963 di antara 4 negara ini pada waktu itu. Dan ianya bukan saja bila dah ditandatangani, perjanjian ini sebenarnya di-endorse di United Nations. Tak boleh dibawa di mana-mana, ianya dibawa di United Nations. Dan sebab itu sejarah itu kita kena fahami bahawa memang bila katakan wilayah itu asalnya negara yang membentuk sebuah negara Malaysia, iaitu North Borneo, Singapura, lepas itu Singapura keluar, Sarawak. Dan sebab itu Sarawak berbeza dengan negeri-negeri di Semenanjung. Sebab waktu itu bukan perjanjiannya dengan Perak ataupun Melaka, tapi perjanjiannya ialah dengan Melaya. Sebab itu kedudukan Sabah dan Sarawak itu berbeza. Bila kita tubuhkan juga ada perkara-perkara yang telah disetujui dalam perlembagaan itu sendiri. Apakah hak-hak yang patut diberi dan dilindungi di bawah perlembagaannya. Tak boleh dipindah, melainkan ada consultation di antara Semenanjung dengan pimpinan di Sabah dan pimpinan di Sarawak. Hak itu terpelihara. 13 hak yang telah ditentukan dalam perlembagaan itu. Itulah semangat bila kita tubuhkan Malaysia dulu. Yang perlu dipahami dan apa yang malangnya waktu bila Malaysia dah terbentuk dulu, apa yang sepatutnya diubah bersesuaian dengan perjanjian dengan IGC report itu tidak terlaksana. Hanyalah berlaku bila Datuk Seri Najib dulu, perundingan di antara almarhum Tok Nan, bermulalah the devolution of power diberikan mula-mula kepada Sarawak. Hal yang agak pada waktu itulah devolution of power ataupun empowerment yang diserahkan pada Sabah dan Sarawak berhubung kait dengan persoalan pentadbiran. Yang lain-lain itu masih dalam perundingan sehinggalah daripada PM yang lepas sehinggalah kepada Datuk Seri Anwar kita ini sebagai Perdana Menteri meneruskan apa yang perlu dilaksanakan, yang boleh kita laksanakan dan realisasikanlah. Dia banyak ada yang teknikal berhubung kait dengan perundangan, berhubung kait dengan kewangan, banyak technicality. Sebab itu yang kita tubuhkan sekarang ini berbeza dengan dulu. Dulu ada majlis MA63 dipengerusikan oleh PM, Ketua Menteri Sabah, Ketua Menteri Sarawak ada dalam tu. Tapi sekarang ini PM ke-10 dia sendiri mempengerusikan majlis pelaksanaan 1963, bukan lagi majlis untuk berbincang, tapi nak pastikan putuskan apa saja yang belum selesai, kita nak selesaikan secepat mungkin. Datuk Seri, prinsip asas dalam sesebuah perjanjian ataupun dalam sebuah rundingan sudah pasti kita merujuk kepada aspek keadilan yang mana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga dengan penyatuan wilayah baik Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Maka dalam perihal untuk kita menakul kembali bagaimana perjanjian MA63, antara perinciannya berkenaan tentang carangan untuk kembali ataupun meletakkan peratusan bagi bilangan di perjawatan parlimen iaitu 30 hingga 35% dan juga untuk Akta 112 bagi pertamaan perjawatan. Apakah perkara ini sedang diusahakan dan juga progresnya? Apakah ada beberapa sinar baru untuk kita melihat penambahbaikan dan juga keadilan yang dimaktubkan bersandarkan kepada perjanjian tersebut? Apa yang telah dilaksanakan dulu, ada beberapa perkara telah pun ada keputusan dasar. Sebab itu yang dalam tempoh sebulan, apa yang kita laksanakan, dah ada keputusan dasar itu terus dilaksanakan. Di mana adalah dari segi perundingan di peringkat teknikal, ada perbezaan pendapat. Misalnya Kementerian Kewangan dengan Sarawak dan Sabah berbeza pandangan berhubung kait dengan perkara 112D, iaitu peruntukan khas kepada negeri Sabah dan Sarawak. Yang dulunya asal hanya kita menerima 16
juta setahun. Sepatutnya direview setiap 5 tahun. Sabah menerima lebih kurang 26 dan akhirnya Perdana Menteri memutuskan, okey, kita putuskan sesuatu jumlah yang telah diputuskan dan dah diumumkan. Jadi ini perkara-perkara yang dah dari segi dasar dah ada, cuma dari segi teknikal yang belum dapat diputuskan pada waktu itu. Sekarang ini banyak perkara yang dah diputuskan, termasuklah technical agency Sabah Sarawak boleh melaksanakan projek di bawah 50 juta. Terus diserahkan pada negeri untuk laksanakan. Kalau tidak dulu akan dilaksanakan di peringkat persekutuan. Bila katakan dilaksanakan itu maksud dari segi tender prosesnya, dari segi desainnya, dari segi perolehannya, semua dilaksanakan di Semenanjung. Barulah diserahkan kepada JKR Sabah ataupun Sarawak hanya sebagai superintending officer. Tapi sekarang ni, the whole prosesnya akan dilaksanakan di Sabah dan Sarawak. Dan diharapkan ini dapat mempercepatkan proses pelaksanaan projek. Mengapa ini dituntut? Sebab kadang-kadang diumumkan bajet, tapi sebabkan kelambatan untuk membuat pelaksanaan itu, maka projek itu sebenarnya tak turun. Itu yang suara-suara di Sabah Sarawak minta supaya kita laksanakan di Sabah dan Sarawak dan cepatkan proses itu. Jadi ada beberapa perkara lagi yang telah dipersetujui, tapi perkara yang besar yang masih jadi perundingan ialah termasuklah untuk penyerahan dari segi empowerment dari pengurusan ke hal ehwal kesihatan, hal ehwal pendidikan. Ini perkara-perkara yang belum dapat diputuskan sepenuhnya, masih di peringkat teknikal, jawatankuasa teknikal. Begitu juga dengan kerusi. Mengapa kerusi 30% itu perlu diagihkan di antara Sabah dan Sarawak? Sebab kalau perlembagaan, ada perkara yang mesti diputuskan 2/3. Kalau sekarang ini ambillah kalau di Semenanjung ni semua bergabung, dia orang nak batalkan hak-hak Sabah dan Sarawak, boleh dilaksanakan di Parlimen tanpa consultation dengan Sabah dan Sarawak. Sebab itu dituntut di Sabah Sarawak supaya sekurang-kurangnya ada 1/3 lebih sedikit daripada 1/3 mesti komposisinya di antara Sabah dan Sarawak supaya di wilayah Semenanjung ini tidak akan dapat memutuskan untuk memindahkan perlembagaan yang boleh melenyapkan ataupun menghilangkan hak Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub dalam perlembagaan itu. Saya berhasrat untuk memanjangkan sedikit ini, tapi masanya untuk kita berjeda seketika. Jadi kembali secara selepas ini bersama Timbalan Perdana Menteri. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Naratif khas pada malam ini bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan dan Komoditi. Kita belum lagi menyentuh tentang komoditi, kita sudah suku yang pertama rancangan ini sudah pun dibicarakan. Tapi saya mohon izin untuk memperpanjangkan sedikit elemen yang berkait tadi tentang MA63. Mungkin kedengarannya seperti soalan ini pengulangan kepada wujudnya portfolio TPM Blok Borneo itu tadi. Kerana ingin memahami apa halangan sebenar. Sementara Yang Amat Berhormat mengatakan bahawa semuanya sudah termaktub dan kita sudah pun merdeka sekian lama. Namun ada saja halangan untuk memuktamadkan atau melaksanakan MA63. Yang Amat Berhormat menyebut tadi soal devolution of power ketika mana pimpinan Perdana Menteri yang lalu. Halangan pelaksanaan ini apa sebenarnya untuk kami fahami realiti MA63 ini? Bila devolution of power ini agak mudah. Pasal ini berhubung kait dengan persoalan pentadbiran. Dan bila pentadbiran, KSU saja boleh menurunkan kuasa untuk diturunkan kuasa kepada peringkat negeri untuk laksanakan. Tapi yang melibatkan soal legal technicalities.
yang melibatkan kedudukan kewangan negara. Ini memerlukan perincian yang lebih terperinci lagi. Disebabkan pentafsiran, misal kata pentafsiran di peringkat Peguam Besar Negeri Sarawak ataupun Peguam Penasihat Undang-Undang Sabah dan juga AG Chambers di peringkat federal. Mungkin kita tahulah bila undang-undang tafsirannya pelbagai. Jadi apatah lagi kalau undang-undang yang lama sudah pun diluluskan, sudah pun dilaksanakan. Misal kata berhubung kait dengan sempadan laut negara. Dulu kita ada 200 jaraknya. Sekarang ni tinggal 20 lebih. Disebabkan territorial sea akta yang telah diluluskan waktu emergency dulu. Ini yang perlu diperincikan. Termasuk jugalah bidang kuasa mineral. Mineral biasanya di bawah kajian negeri. Tapi pada masa sama bila diperkenalkan Petronas, maka kuasa hal minyak dan gas di bawah Petronas. Jadi ini akan wujud pertembungan dari segi pentafsiran undang-undang itu sendiri. Ini perkara-perkara yang bukan mudah untuk diselesaikan. Tapi akhirnya kita mendapat kaedah untuk kita, orang dikatakan menang-menang. Misal kata di peringkat dengan Petronas, Sarawak dah bersetuju kalau exploration untuk di laut Petronas akan buat. Tapi boleh diberi pada Petronas. Tapi kalau di darat sekarang ini akan diserahkan pada Petros. Sebuah syarikat ini ditubuhkan oleh kajian negeri. Dan yang lain-lain boleh dirundingkan secara rundingan perniagaan. Jadi itu dapat dipersetujui antara Petronas dan juga Sarawak. Itu juga perundingan dengan Sabah nanti akan dilaksanakan. Saya minta izin pada Is untuk memperpanjangkan sedikit persoalan ini kerana kedengarannya kalau devolution of power itu adalah kunci yang membuka kepada realiti MA63 pada hari ini 4 Januari lalu. Kedengarannya ia seperti suatu tindakan yang sifatnya administratif. Namun ia seperti dilewat-lewatkan kerana ada political trade-off yang menjadi halangan sebenar disebabkan oleh pemegangan ataupun pengaruh kuasa politik di Semenanjung. Apakah itu realitinya? Kemungkinan waktu dulu, mungkin keadaan politik pada waktu itu begitu kuat, sebuah parti itu begitu kuat sekali. Dominan. Bila dia dominan, sudah pasti bila perundingan itu, misal kata bila kita berada dalam Barisan Nasional untuk Sarawak, kita akan dari segi prinsipnya apa-apa saja diputuskan dalam Barisan Nasional pada waktu itu akan menjadi dasar dan kita terpaksa akur. Tapi bila kita dah keluar daripada Barisan Nasional, jadi kita lebih bebas untuk menyuarakan pandangan kita sendiri dan kita tidak terikat dengan mana-mana parti. Dengan sebab itulah mungkin perundingan itu lebih mudah dan kedudukan politik di Semenanjung itu sendiri sekarang ini tidak menentu dan semua memerlukan sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Ini membuka ruang yang lebih baik lagi untuk perundingan dan sebab itu semua parti-parti di Semenanjung pun menawarkan kedudukan keistimewaan kepada Sabah dan Sarawak, termasuklah jawatan TPM. Kalau dulu tak terfikir kita akan ada tawaran tersebut. Namun apa jua retoriknya ataupun mungkin apa jua aspirasi political will ataupun political tool yang digunakan, tidak kiralah untuk mewujudkan perjawatan Timbalan Perdana Menteri atau apa jua perjawatan yang lain, tetapi di akhirnya nanti ia akan memberikan suatu konotasi apakah ia memberi manfaat kepada masyarakat di peringkat akar umbi ataupun tidak. Kita perlu terima hakikat puluhan tahun kita merdeka, kesenjangan ekonomi itu masih berlaku. Apatah lagi kesenjangan dan juga perbezaan ekonomi dan juga jurang ekonomi Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Malah di kawasan di Sarawak dan juga di Sabah juga ada berlaku kesenjangan yang cukup ketara. Jadi perihal ini bukan hanya optik politik semata-mata, tetapi perlu disegerakan, perlu ditangani supaya tidak berpanjangan untuk puluhan tahun mendatang. Sebab itu siapa-siapa saja memimpin negara kita, ianya kena berpegang kepada semangat perlembagaan, semangat MA63 dan IGC report. Kalau kita melihat dalam konteks federalisme, bila diwujudkan gabungan negeri-negeri untuk mewujudkan sebuah federal, kita kena memahami bahawa kita perlu memberi sumbangan juga pada federal supaya federal itu boleh memainkan peranan. Sebab banyak perkara sebenarnya di bawah tanggungjawab federal. Sebab itu cukai perlu dikutip oleh federal supaya soal keselamatan, soal pendidikan, kesihatan dan sosial yang lain semuanya di bawah tanggungjawab federal. Sebab itu
peringkat negeri kena memahami. Bila kita memberi sumbangan, suara-suara di Sabah dan Sarawak khususnya, Sarawak begitu banyak sekali sumbangan sebab oil and gasnya dan sebagainya. Tapi yang dapat 2 bangunan Petronas Twin Tower itu berada di apa, tapi hasilnya daripada bumi Sarawak. Itu suara-suara. Tapi kita kena fahami bahawa dengan wujudnya sumbangan-sumbangan ini barulah kita dapat membangunkan keseluruhan negeri di Malaysia ini. Dengan sudah pasti hak di Sarawak itu diberi, sebab itu ada peruntukan khas untuk Sabah dan Sarawak, dan untuk merapatkan jurang, sebab bila kita bersama dengan Malaysia dulu, kita sudah ketinggalan agak jauh ke belakang. Sebab itu ada komitmen untuk memberi peruntukan yang lebih supaya jurang pembangunan itu dapat dirapatkan. Apatah lagi Sabah dan Sarawak negerinya besar, sebesar Semenanjung. Jadi kalau kita nak bandingkan begitu dengan peruntukan, walaupun bunyinya besar, tapi kalau dari segi peratusannya agak kecil untuk kita kejar pembangunan itu. Sebab itu dengan wujudnya apa yang telah dirondengkan sekarang ini, saya kira peluang untuk kita rapatkan hubungan itu akan lebih baik. Jurang itu akan dapat dirapatkan dengan komitmen daripada kepimpinan di peringkat persekutuan itu. Kalau kita dapat laksanakan ini, sudah pasti semangat untuk bersama-sama dengan Malaysia itu akan dapat kita kembalikan. Sekarang ini kita sedar bahawa dah ada pun suara nak bawa Sarawak keluar. Referendum tu dah keluar. Tapi kita di Sarawak untuk GPS kita mengatakan sebaik-baiknya ialah kita kekal dalam negara Malaysia. Kita kena bina membangun bersama dengan Malaysia. Keutuhan ataupun keberkesanan MA63 itu, Datuk Seri, juga memerlukan pendekatan yang resiprokal. Dan kini dasarnya kalau dalam konteks Sarawak adalah Sarawak First, dan sebelum ini Sarawak for Sarawakian. Ada yang menafsirkan bahawa apabila dasarnya Sarawak First, bererti di dalam neraca pertimbangan kepimpinan Sarawak mengetengahkan kepentingan Sarawak terlebih dahulu daripada federal. Apakah itu benar? Bagaimana hujahan ataupun penafsiran kepada Sarawak First itu? Sarawak First ini wujud disebabkan untuk kita mengembalikan semangat orang Sarawak itu sendiri. Kalau kita tak letakkan itu, sebab ada suara-suara yang nak keluar daripada Sarawak. Jadi sebab itu kita membawa kembalikan semangat itu dulu. Tapi dalam perjuangan kita, kita nak bersama dengan Malaysia. Sebab itu komitmen di peringkat kepimpinan GPS, kita akan kekal. Dan sebab itu perundingan itu wujud. Kalau tiada perundingan, kalau di sebelah ini tidak mendengar, macam Tuan Syed kata tadi, tak ada reciprocal, maka tak akan wujud keharmonian itu. Tapi dengan adanya perundingan di mana ada perkara-perkara yang boleh dilaksanakan, kita laksanakan. Mana yang tak boleh dilaksanakan, kita akan berbuang ambil. End of the day, apa orang kata, kita kena win-win lah untuk keseluruhan. Menang-menang untuk semua. Jadi kalau menang untuk Sarawak saja, tidak adil untuk yang lain. Jadi kita kena melihat kepada apa. Jadi di Sarawak ini kita orang kata agak rasional dari segi keseluruhan. Kita akan melihat dari segi kemampuan kerajaan, dari segi sudut kewangan, kebolehstlaksanaan sesuatu perkara itu pun kita kena lihat. Dan sebab itu dari segi teknikal, bila projek kerajaan Sarawak sebenarnya minta, kalau dapat Sabah dan Sarawak minta semua projek federal bagi kat state. Bagi saja peruntukan, biar state buat. Tapi kita kata mungkin tidak ada kemampuan di peringkat state. Sebab itu kita mulakan dengan 50 juta dulu. Kita tengok kalau ada kemampuan, sedikit demi sedikit lah kita akan serahkan berperingkat ikut kemampuan kerajaan negeri itu sendiri. Inisiatif dan juga gagasan itu membawa kepada naratif untuk pemulihan negara. Dan sudah pasti agenda pemulihan negara dibawa dalam satu kerangka madani yang diteraju oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebenarnya ia bukan perkara baru kerana pernah diilhamkan dan ditulis oleh beliau sendiri sewaktu berada di dalam tahanan dan juga di penjara. Namun perkara ini ada yang skeptikal melihat madani ini hanya bersifat retorikal tetapi tidak bersifat empirikal ataupun fizikal. Kerana kalau dibandingkan dengan dasar yang lain, ia mungkin lebih terjurus dan juga terarah kepada sesuatu yang ingin dicapai. Pandangan Datuk Seri sendiri dan juga mungkin mewakili pandangan wilayah dan juga sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagaimana madani ini bukan hanya sebagai falsafah yang dititipkan di bibir tetapi perlu ditunaikan dan dijanjikan melalui pembudayaannya. Sebenarnya kalau kita melihat di Malaysia ini, perkara ini sedang kita laksanakan. Cuma mungkin bukan dalam konteks apa yang digambarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana ianya lebih structured. Misalnya kata dari segi pembangunan, kita bukan mengukur dari segi kewangan saja ataupun dari segi fizikalnya.
tapi kena masukkan unsur insaniah itu. Ya. Jadi itu supaya ianya menjadi satu budaya bila kita nak bangun, melihat pada bangunan bukan fizikal, tapi melihat bagaimana manfaatnya kepada konteks insaniah itu sendiri. Jadi itu yang kena digabungkan dan sebagainya di dalam konsep sekarang ini, iaitu kita kena melihat dalam konteks dari segi ekonominya, dari segi fizikalnya, dari segi manusiawinya. Yang perlu kita lihat sekarang ini. Sebab itu yang keadilan yang dikatakan untuk letakkan keadilan pada tempatnya. Kita tak boleh katakan semua negeri mesti sama. Tapi sebab itu kita kena memahami Sabah dan Sarawak macam mana kedudukannya. Di Perlis pula, misal kata apa kedudukannya. Mungkin Perlis, Kelantan, Kedah juga memerlukan peruntukan yang besar. Sebab pembangunan dari segi ekonomi, sumbangan ekonomi mereka kurang. Sebab itulah ada sumbangan-sumbangan daripada negeri lain yang dicantumkan dan diagihkan mengikut keperluan negeri-negeri tersebut. Berdasarkan kemampuan kerajaan. Jadi itu yang kita kena lihat keseluruhan aspek nantilah. Kita belum lagi bergenjak masuk ke portfolio perdagangan dan komoditi ni. Tapi masa ini untuk kita berjeda, kita rundingkanlah sewaktu berjeda ni sama ada kita akan bergenjak atau tidak. Jadi teruskan kesetiaan anda. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Ya, kita bersua kembali dalam naratif khas bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan dan Komuniti. Datuk Seri, puluhan tahun pembentukan Malaysia dan juga untuk kita melihat bagaimana Malaysia ini digerak secara bersama, kebergantungan kita kepada sektor komoditi dan juga ekspor komoditi itu memberikan hasil dan juga nilai yang cukup besar buat negara. Untuk ketika ini sehingga kepada tahun lalu sehingga 5.5% kalau tidak silap saya hasil sumbangan komoditi kepada negara. Perihal berkenaan sawit, getah kenaf, tembakau, kayu dan pelbagai lagi komoditi yang lain sudah pasti menjadi persoalan kerana apabila diobjektifkan untuk mencapai 35 bilion jumlah ekspor setahun, tidakkah ia satu gambaran yang dikatakan tidak realistik melihat kepada cabaran-cabaran global dan juga situasi global yang tidak menentu, Datuk Seri? Bila bercakap tentang komoditi, sejarah latar belakangnya tahun 2022, sebenarnya kita menyumbang lebih kurang 60 bilion. Itu baru sehingga September tahun 2022. 5.5% kepada KDNK negara kita. Cuma kita kena melihat bagaimana kita nak sustain supaya kita akan kekal menjadi pengeluar utama. Sekurang-kurangnya produk-produk hiliran dalam konteks komoditi itu. Kita dulu terkenal dengan getah. Pernah jadi nombor 1 getah, sekarang ni kita turun nombor 6. Kita terpaksa import getah. Sebab pengeluaran negara kita sendiri makin berkurangan. Disebabkan pull factor itu mungkin tidak ada. Disebabkan harga yang tak menentu. Jadi ada orang sekarang ni dapat alih kepada sawit. Sebab sawit merupakan komoditi utama kita yang menyumbang kepada sumbangan begitu besar sekali sebenarnya kalau kita melihat pada ekspor negara kita. Sebab itu kita kena melihat bagaimana kita nak pastikan kelangsungan semua komoditi ini dari segi semua prosesnya, daripada penghasilan benih,
penanaman, penuaian, kemudian proses-proses hilirannya, termasuklah sama ada kita nak jual minyak sawit mentah ataupun hasilan hilirannya dari segi oleochemicalnya dan produk-produk hiliran yang lain yang perlu kita tekankan supaya dengan itu ianya akan dapat pastikan kedudukan kita dalam konteks minyak sawit ini kita adalah hasilan kita adalah premium kalau banding negara-negara lain. Jadi ini bagaimana kita nak kekalkan supaya akhirnya kita akan dapat mengekalkan sebagai nombor satu dari segi produk hiliran minyak sawit itu akan dapat kita kekalkan dan hasilan pulangan pada negara kita akan bertambah baik. Ini menjadi cabaran utama kita dalam keadaan politik yang tidak menentu di peringkat dunia sekarang. Keadaan ekonomi juga tidak menentu. Apatah lagi banyak cabaran-cabaran yang bakal kita hadapi dengan langkah-langkah sebahagian negara-negara yang mungkin akan membuat sekatan kepada hasilan hutan kita atas dasar sustainability, terutamanya penebangan hutan, forced labor dan sebagainya. Ini semua kita kena tangani. Kedudukan getah yang tergelincir itu seharusnya menjadi pengajaran kepada kita, dan kalau kita imbalkan kepada realiti sawit juga hampir-hampir berlaku yang sama. Kemujurannya adalah sewaktu pandemik, keperluan kepada sawit ini tiba-tiba memuncak. Cuma dalam keadaan di mana kita berada di hadapan sejak sekian lama, kelihatannya industri sawit ini adalah peluang terbaik untuk kita melakukan teknologi adoption. Namun besar sekali halangannya. Kami melihatnya sebagai kebergantungan kita kepada buruh murah. Tidak ada dasar yang jelas daripada pihak kerajaan untuk kita menyegerakan teknologi adoption dalam keadaan kita masih mendahului. Yang Berhormat. Sebenarnya dari segi teknologi, kita kena melihat latar belakang. Ada syarikat-syarikat besar. Malahan sudah pun menggunakan teknologi. Malahan drone pun sudah digunakan. Tapi yang jumlah besar yang tidak dapat beralih kepada penggunaan teknologi ini adalah pekebun-pekebun kecil. Jadi sebab dari segi kosnya, kalau ladang tu kecil, untuk kita beralih kepada menggunakan teknologi, kosnya sudah pasti besar. Jadi inilah kita kena fikirkan. Sebab itu dari segi dasar malahan kita dah tubuhkan di antara kerajaan dengan industri players ni, di mana kita dah ada kerajaan menyediakan 30 juta dan matching grant kepada syarikat industri yang juga menyumbang 30 juta. Kita ada 60 juta khusus untuk membuat kajian berhubung kait dengan penggunaan teknologi. Ada teknologi cantas misalnya kata untuk kita memetik buah-buah, kemudian ada mesin-mesin untuk mengangkut, memunggah dan sebagainya, itu dah ada. Tapi keadaan ladang-ladang sawit ini berbeza. Ada terennya mungkin terutamanya ladang-ladang yang lama dulu, 15 tahun ke atas. Sebab keadaan masa itu menggunakan manual. Bila mesin nak masuk mungkin tak sesuai di lapangan dan sebagainya. Ini menjadi salah satu punca mengapa adoption kepada teknologi ini menjadi kekangan. Di samping cost factor dan sebagainya. Keadaan muka bumi yang berbeza, ada yang tanah berbukit, ada yang tanah jenis orang kata pit soil. Jadi mungkin pengubahsuaian ini terpaksa dilakukan. Sebab itu penekanan kita sekarang ini ialah industri dan juga kerajaan dengan adanya dana ini untuk membuat research yang lebih lagi supaya mechanization ini dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Dan bagaimana pula kita nak membantu yang kecil-kecil ini dibekalkan dengan mesin-mesin supaya mereka juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada dan membolehkan untuk mereka meningkatkan produktiviti mereka dari segi hasilan yang boleh dijual dan akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Datuk Seri, berhubung dengan industri sawit itu juga, kita merujuk kepada end user product ataupun minyak sawit yang akan dijual kepada pengguna di pasaran tempatan. Difahamkan ada timbang tara yang berlaku antara pengusaha minyak sawit dan juga pihak kerajaan untuk memastikan agar harganya itu kompetitif, terkawal dan kalau sekurang-kurangnya boleh direndahkan atau dikurangkan. Dan pertimbangannya pula adalah pengusaha sawit menuntut dan juga berkendakkan supaya ada pertimbangan menyegerakan, memudahkan laluan untuk pengambilan
pengambilan pekerja asing. Yang mana itu antara faktor kegagalan dan juga kelambatan, malah kelewatan untuk menuai hasil sawit dan sebagainya dan diterjemahkan kepada end user produk. Jadi bagaimana pertimbangan ini diberikan perincian oleh pihak kerajaan supaya pada akhirnya konsumer ataupun pengguna tidak terjejas disebabkan pertimbangan yang berat sebelah ataupun mungkin tidak disegerakan, Datuk Seri. Dari segi pekerja, di peringkat kerajaan kita dah putuskan untuk memudahkan segala proses membawa masuk pekerja. Cuma cabaran kita, adakah negara pembekal ini akan memudahkan proses untuk membekalkan pekerja. Sebab itu di bawah Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Sumber Manusia sedang berunding dengan negara pembekal pekerja ini untuk kita pastikan kadar pekerja yang diperlukan adalah mencukupi. Malahan recalibration pun dah dilaksanakan. Maknanya siapa-siapa pekerja asing yang berada dalam negara boleh diputihkan untuk masuk ke sektor, mana-mana sektor yang memerlukan. Ini memang menjadi cabaran, bukannya mudah. Sebab itu yang mechanization tadi adalah satu inisiatif untuk kita pastikan kebergantungan kepada pekerja asing itu dapat dikurangkan dengan kita melatih pekerja-pekerja tempatan. Bila mechanization ini, mungkin mereka akan berminat sebab mereka akan menggunakan teknik-teknik yang moden untuk memetik buah, memunggah buah dan segala proses itu. Dan pada masa sama kita kena galakkan industri players menyediakan kemudahan dari segi tempat diamnya, apa saja yang diperlukan supaya keadaan lebih baik untuk menarik pekerja-pekerja tempatan bekerja. Itu juga fokus yang akan kita laksanakan dan bincang dengan pihak industri supaya mereka dapat melihat keseluruhan ekosistem supaya dapat menarik pekerja-pekerja tempatan juga. Dan kita tidak boleh bergantung. Upah akan dibincangkan juga, itu sudah pasti. Perlu, bila kita katakan ekosistem itu semua kena dilihatlah kadar upah dan sebagainya. Dari segi minyak pula, bekalan minyak, kita sedang memperincikan two-tier system pricing lah. Satu pricing untuk ekspor, satu pricing untuk dalam negara. Kemudian dia ada kategori pula. Sekarang ni kita ada 1 kilo yang dalam plastik itu untuk mereka yang B40 ke bawah. Tapi bagaimana yang utama sekarang ni, cabaran kita bagaimana kita nak kawal supaya ketirisan itu tidak berlaku. Sebab perbezaan antara minyak yang kita jual dengan kadar subsidi dengan harga pasaran terlalu jauh. Dan kadang-kadang ada orang yang mengambil minyak yang disubsidi ini, diproses mula dijual pada kadar yang pasaran. Jadi itu dah cukup untung bagi mereka. Sebab itu kadang-kadang minyak yang dalam paket plastik itu tak ada di pasaran. Jadi ini menjadi cabaran, bukan dalam bidang kuasa kita di bawah Kementerian Kepenggunaan, tapi kita kena lihat bagaimana kita nak kawal, kurangkan ketirisan ini. Pada masa yang sama kita pastikan mereka memerlukan akan dapat bekalan pada harga yang disubsidikan oleh kerajaan. Dan pada masa sama kita kena cari juga ruang dan peluang bagaimana ekspor itu akan dapat membantu untuk cover ataupun apa yang kita subsidikan itu tadi. The two-tier pricing. Popular sangat sawit ini. Soalan-soalan saya masih tentang sawit. Datuk Seri belum boleh graduate lagi. Nanti mungkin kita akan ambil kesempatan untuk komoditi yang lain, kerana apabila Datuk Seri menyebutkan tentang kebergantungan kita kepada buruh rendah ini, mengakibatkan kita kerugian 20 bilion tahun lalu saja sehingga apa yang dilaporkan, dan itu merupakan satu kesempatan yang sepatutnya menjadi red flag untuk memungkinkan kita daripada rugi 20 bilion, seharusnya mekanisasi ini disegerakan. Kerana itu sudah petunjuk yang paling baik. Dan apakah sudah ada blueprintnya bila kita pula boleh graduate daripada kebergantungan kepada buruh rendahnya? Dia perancangan tu ada. Malahan satu badan khusus pun sudah diwujudkan di antara kerajaan dengan swasta untuk memfokuskan bagaimana kita dapat membangunkan teknologi-teknologi berhubung kait dengan segala proses untuk kelapa sawit. Jadi ini sedang dilaksanakan. Sebab tu ada yang dah dapat dihasilkan. Kalau dari segi penggunaan, misal kata untuk mencatas dan sebagainya, mungkin belum begitu banyak, tapi dari segi pemunggahan itu dah lebih kurang hampir 50% menggunakan otomasi ataupun mesin-mesin dan sebagainya. Cuma mencatas ini kadang dia
mesin itu tak sesuai dengan keadaan tempat dan sebagainya. Jadi masih banyak adjustment yang perlu dibuat. Malahan ada yang memikirkan, mencadangkan nanti kita tak guna elektrik atau mesin yang cutting tu, tapi mungkin boleh guna laser. Adakah kita boleh guna laser? Sime Derby sekarang ini sedang mencuba menggunakan drone untuk scan, memotong dan sebagainya. Jadi itu yang sedang dilaksanakan. Dan hopefully barang ni kita akan dapat selesaikan secepat mungkin. Dan akhirnya kita bergantung dengan pihak industri untuk memastikan bahawa migration ini secepat mungkin. Yang menguntungkan mereka sebenarnya. Kerajaan hanya dapat facilitate untuk membantu apa saja boleh dibantu, memudahkan dan mempercepatkan segala proses. Seketika tadi Datuk Seri ada menyebut berkenaan tentang pembangunan lestari dan juga peladangan lestari juga perlu dilakukan kerana pernah satu ketika dahulu kita diboykot disebabkan ada beberapa breach of practice dalam pembangunan lestari ini. Jadi mungkin itu akan diajukan selepas kita berjeda seketika dalam Narrative House. Sebentar nanti. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Ya, Narrative House bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof. Datuk Seri, seketika tadi kita gantung dan tinggalkan persoalan berkenaan tentang amalan peladangan pertanian lestari. Satu ketika dahulu pernah diboykot oleh Kesatuan Eropah berkenaan banyak tuduhan yang berlaku. Yang pertama adalah buruh paksa, yang kedua adalah penebangan hutan dan yang ketiga adalah satu peladangan dan juga pertanian yang tidak lestari. Jadi ini dimomokkan, digunakan oleh negara-negara yang melihat komuniti ini mungkin sebagai pesaing dan juga ancaman kepada aspek komuniti negara mereka. Jadi dalam perihal kita mempertahankan aspek itu dan juga memberi cerminan kepada masyarakat luar, malah negara global bahawasanya kita masih mengikut kerangka kemampanan dan kelestarian dari segi peladangan itu, apa yang mungkin boleh digarap dan juga diperjelaskan dalam waktu yang berbagi ini. Banyak usaha telah pun dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan. Misal kata kita dah perkenalkan standard kita sendiri yang hampir capai kepada standard antarabangsa. Untuk kita penuhi segala komitmen kita iaitu kemampanan, kelestarian itu akan dipenuhi. Dan malahan di peringkat Malaysia sekalipun memang komitmen kita tidak akan membuka ladang-ladang baru. Maknanya hutan-hutan baru tak akan dibuka. Tapi yang akan ada ialah migration. Daripada kelapa dulu pindah kepada sawit. Itu pekebun-pekebun kecil. Yang mungkin mencabar ialah bagaimana pekebun kecil ini dapat memenuhi standard yang telah ditetapkan. Di Malaysia kita kenakan MSPO. Di peringkat antarabangsa ada juga RSPO. Jadi supaya kita akan dapat memasarkan produk kita. Sebab itulah strategi kita sekarang ini ialah untuk kita berbincang dengan Indonesia. InsyaAllah minggu depan saya akan pergi untuk kita berunding berbincang bagaimana kita nak menyusun strategi supaya suara kita akan didengar oleh pihak EU, akan didengar oleh pihak US yang banyak menekankan kepada perkara-perkara kemampanan. Tapi di sebalik itu juga sebenarnya mereka juga nak memelihara ataupun protect hasilan-hasilan mereka sama ada soya bean, rapeseed dan sebagainya. Itu bagi pada kita mungkin ada berlaku diskriminasi dari segi sebab itu benda ini sudah dibawa ke World Trade Organization untuk kita rujuk dan dibicarakan supaya apa segala sekatan yang diletakkan itu suatu yang mungkin tidak
adil kepada negara pengeluar yang lain. Sebab itu kita akan berunding, kita akan melihat. Tapi komitmen kita yang pasti ialah kita nak pastikan kemampanan ini akan dipenuhi, kelestarian akan dijaga, sebab the food security adalah amat penting. Sebab minyak ini adalah hasilan yang edible, pada masa sama ada juga non-edible. Tapi kebanyakan kita mengeluarkan untuk edible. Dan sudah pasti biodiesel, Europe telah menyarankan kemungkinan palm oil akan dikeluarkan daripada senarai menjelang tahun 2030. Sebab itu engagement ini perlu, yang mana kita akan berunding dengan EU nanti untuk melihat bagaimana pandangan ini dapat diubah dan akhirnya minyak sawit kita akan masih diterima di peringkat antarabangsa. Apa kesannya kalau dikeluarkan daripada senarai itu? Strategi lain ialah kita kena pastikan kita ada negara-negara lain yang akan memerlukan dari segi maknanya pasaran ditambahlah di negara-negara lain. Sebab kalau melihat dari segi ekonomi agak payah hasilan minyak-minyak lain bersaing dengan kelapa sawit. Sebab kelapa sawit bila kita tanam ianya boleh sampai 25 tahun. Minyak lain dia terpaksa cepat dia terpaksa tanam dan sebagainya, dan kos itu tinggi. Jadi mungkin dari segi kita boleh hasilkan untuk ekspor pada negara-negara lain. Ini salah satu strategi kita, terutamanya di Timur Tengah dan sebagainya. Ya, Datuk Seri, di bawah Kementerian Perdagangan dan Komuniti sendiri terdapat banyak institusi, agensi malah badan penyelidikan yang mengawal sedia melakukan tujuan penyelidikan untuk pemasaran dan juga untuk menemui produk-produk baru dan juga mungkin rentetan kepada produk-produk hiliran yang banyak dipasarkan sebelum ini. Cuma persoalannya kita tidak inginkan agensi itu ataupun laporan penyelidikan itu hanya sekadar tinggal di makmal semata-mata, tidak dikomersialkan atau tidak mendapat kerjasama mungkin daripada universiti tempatan ataupun pihak stakeholder dan juga peneraju dalam industri tersebut di pihak swasta. Jadi apa mungkin ada progres dan juga kerjasama yang dirancang dalam memastikan sebarang penyelidikan akan dapat diterjemahkan kepada hasil komersial yang kemudiannya boleh menguntungkan negara juga, Datuk Seri? Saya melihat bahawa MPOB satu badan yang bertanggungjawab atas kelapa sawit. Dari segi research development mereka, malahan commercialization dan inovasi agak tinggi. Research mereka 30% lebih sudah pun pergi ke pasaran. Kalau kita melihat hasil-hasil termasuklah vitamin E yang dikeluarkan dan sebagainya, banyak. Sama ada untuk kebersihan, alat-alat untuk kesihatan dan sebagainya, sebenarnya telah banyak dihasilkan melalui in-house research. Dan pada masa sama mereka juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain, termasuk dengan SIRIM dan sebagainya dari segi proses yang mereka boleh laksanakan. Tapi saya setuju bahawa salah satu fokus ialah kita kena intensify dari segi research development dan juga commercialization dan inovasi, bukan saja dalam badan agensi kita sendiri, tapi jaringan dengan semua pihak yang berkepentingan, sama ada syarikat ataupun mahupun universiti dan sebagainya. Malahan juga kerjasama dengan peringkat antarabangsa sekalipun diperlukan, bukan saja untuk mengkaji hasilan-hasilan hiliran, tapi bagaimana kita nak pasarkan, bagaimana kita nak approach EU misal kata. Kita kena engage international agencies untuk sama-sama melihat perkara ini supaya bila kita ada hasilannya, marketingnya dapat diterima di peringkat antarabangsa. Kalau tidak EU, di mana pasaran yang besar dan berpotensi untuk Malaysia? China, Pakistan, India, malahan di Middle East sekarang ini pun meningkat penggunaannya. Dan sebab itu saya kira peluang untuk kita kembangkan pasaran kita insya-Allah akan, kita agak yakin bahawa kita akan dapat kekalkan. Kalau kita tidak dapat tingkatkan pencapaian tahun ini, tahun lepas akan ditingkatkan tahun ini. We are positif lah insya-Allah. Kalau kita dengar rintihan pekebun kecil, tentulah diletak di atas bahu menteri tentang harga komoditi ini, Datuk Seri. Tapi itulah juga saya kira beban politiknya, kerana sebelum ini elemen ini sudah dimainkan oleh parti-parti yang bertanding. Kalau menteri ini buat, maka harga akan naik. Walhal kita cukup tahu harga komoditi ini juga ada kalanya cyclical disebabkan oleh cuaca dan pelbagai faktor lain. Tetapi rintihan mereka adalah satu yang real, mengharapkan menterinya memastikan harga getah misalnya naikkanlah kembali. Mungkin ada sedikit respon. Itu yang paling banyak saya terima sebenarnya, berhubung kait dengan getah. Dari segi ekosistem, saya kira kita kena lihat juga di dalam konteks kerajaan.
Kalau kita melihat dalam kelapa sawit maupun getah dan sebagainya, begitu banyak agensi yang menjaga sebenarnya. Misal kata kalau pekebun kecil berhubung kait dengan getah, terletak di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Desa, iaitu di bawah RISDA. Dan pada masa sama kita pun ada nak melihat bagaimana kita nak membantu dan sebagainya. Inilah mungkin salah satu perkara yang perlu kita perbaiki, kerjasama di antara kementerian dan agensi supaya kita dapat memfokuskan bagaimana kita dapat membantu. Sebab itu saya melihat bahawa kalau kita nak mengekalkan harga mungkin menjadi cabaran sebab ianya tertakluk kepada keadaan pasaran, permintaan dan juga penawaran. Jadi itu akan menentukan dari segi harga. Tapi patut fokus kita sekarang ni bagaimana kita nak mantu pekebun-pekebun kecil ini supaya mereka dapat menambahkan pendapatan mereka. Sebab itu saya melihat bahawa mungkin hasilan komoditi lain yang boleh kita bantu mereka sementara menunggu getah dan sebagainya, mungkin kenaf misal kata, salah satu komoditi kita yang lain. Buluh adalah satu lagi yang fast growing trees yang boleh dijadikan hasilan. Sebab sekarang ini kita sebenarnya dalam furniture industry, Malaysia merupakan negara pengeksport yang ke-6 dalam dunia dari segi furniture. Tapi kita sendiri sekarang ni tak cukup kayu. Buluh boleh menjadi pengganti. Buluh, getah, banyak lagi pokok-pokok lain yang boleh jadi ganti. Jadi ini yang kita kena lihat bagaimana kita nak strategiskan supaya pekebun-pekebun kecil ni bukan saja bergantung dengan satu sumber, tapi dia ada sumber-sumber lain yang boleh menambah pendapatan mereka. Dan kebergantungan pada satu-satu hasilan itu saja mungkin dapat kita kurangkan, dan kepelbagaian itu mungkin diharapkan dapat menyelesaikan masalah mereka. Dan ini yang akan kita bincangkan di peringkat kementerian dan dibawa pada agensi lain, dan bagaimana kita nak laksanakan untuk membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil kita. Saya ringkas Datuk Seri, menjelang bajet 2023 yang akan dibentangkan kembali dan juga mungkin pengharapan pembukaan sesi parlimen, sudah pasti beberapa pembahasan isu akan dibincangkan dan juga diutarakan. Isu berkenaan tentang portfolio Kementerian Perdagangan dan juga komoditi ini, perihal berkenaan peruntukan dan juga apakah mungkin perancangan jangka pendek supaya memastikan ia kekal relevan, kompetitif dan juga berdaya saing untuk kembali memberikan hasil dan juga pulangan buat negara. Untuk kementerian kita melihat pertama sekali dari segi research development, juga dari segi peruntukan, bagaimana kita nak memasarkan produk kita di peringkat antarabangsa. Sebab itu perlu, sebab kita bergantung banyak dengan import daripada luar. Tapi pada masa sama kita kena pastikan penerimaan kepada produk kita itu akan dapat dikekalkan. Oleh itu kita perlukan engagement dan juga melantik pakar-pakar di luar negara untuk kita berunding memastikan produk ini diterima. Ketiga ialah selain untuk bekerjasama dengan industri, syarikat-syarikat besar, the key players, kita juga kena melihat pekebun-pekebun kecil. Sebab itu dalam konteks kayu-kayan ini, kita perlu melihat community farming. Juga termasuk produk-produk baru. Adakah Kanabis itu boleh dijadikan salah satu komoditi. Setengah jam lagi tu Datuk Seri. Kanabis saja tu mungkin kita boleh bincang balik. Satu topik khas. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri bersama dengan kami. Itu dia Yang Amat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri, juga Menteri Perdagangan dan juga Komuniti bersama dengan kami dalam aktiviti khas. InsyaAllah ada kesempatan kita akan berbual dan juga berbicara dalam topik-topik lain. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.